Okay, PSPM 2019-2020 is more about Kirchhoff law. Okay, so for the circuit, saya dah lukis dah circuit ni, dia tak bagi current. Jadi, I assume that the current is come out from the positive terminal. So, satu wire hanya boleh consider by satu current saja. So, this one I assume sebagai I1. Sebab dia dah bagi I1 dekat wire ni. Dan aliran current I1 saya macam ni. Nampak kot? Okay, next I2 pun saya assume daripada positive terminal dia keluar. Jadi dia akan alir macam ni. So ini adalah warna hijau ni adalah wire 2. And then current yang ketiga akan flow dekat sini. So sama juga daripada positive terminal. So dia akan macam ni. Okay, nampak? Sebab dia tak bagi arah current, jadi kita yang kena tentukan. So saya assume that arah current saya semua keluar daripada positive terminal bateri. Contoh kalau jawapan saya dapat negatif, maksudnya yang saya teka tu opposite lah daripada current sebenar. Macam tu. Tapi tak salah pun. Alright, so kita nak cari, dia suruh determine the current I1, I2 and I3. Okay, so kita buat based on Kirchhoff rule lah. Yang rule yang pertama kita pilih junction. So saya pilih junction dekat sini. Junction, pilih lah sama ada nak kat sini atau kat sini. Saya pilih kat sini. So saya pilih dekat junction tu. Okay, I in. Okay, saya contoh kat sini lah. Okay, I in. Summation of I into junction is equal to summation of I out junction. Kecil pula tak nampak. Okay, summation of I into junction sama dengan summation of I out of junction. Okay, yang into junction siapa? Tengok. I1 masuk, I2 keluar, I3 masuk. So, yang masuk adalah I1 plus dengan I3. Yang keluar daripada junction yang saya tanda ni adalah I2. So, equation yang saya boleh create daripada sini adalah I1 plus nak susun ikut turutan I1 tolak dengan I2 tambah dengan I3 sama dengan kosong. Nampak kot? Yang tu. Saya pindah I2 pergi sebelah kiri. Okay, so next rule yang kedua adalah summation V is equal to 0. Okay, summation V is equal to 0. Summation V is equal to 0. Summation V is equal to 0. Okay, so kita ada dua loop. Kita guna loop yang pertama dulu. Okay, first loop. First loop adalah yang atas. Jadi kita kena consider mana kita nak start. Okay, saya start daripada huruf mana yang kita nak tulis sekejap. A, B, C, D, E, F. So, yang saya nak lalu adalah loop pertama. Saya nak lalu daripada A, B, C, D back to A. Okay. A, B, C, D back to A. Back to A. So kita buat dah start daripada A. Okay, kita start daripada A. Laluan kita loop macam ni So kita compare dengan kali merah. Yang ni laluan saya kali biru. Kita compare dengan kali merah. Okay, so kita akan jumpa A lalu kat sini. So loop dengan current flow through resistor adalah sama. Same direction. So dia adalah same direction. Negatif. Okay. Negatif. So kita akan tulis negatif 2. Sebab loop current through resistor masuk dengan sama current through resistor sama dengan arah loop, dia adalah negatif. Maksudnya berlaku penentangan. So negatif 2I1. Negatif 2I1. And then jalan lagi jumpa terminal negatif. Terminal negatif kepada terminal positif adalah potential rise. Potential rise maksudnya plus 7. Okay, jalan lagi. Okay, you jumpa resistor lagi. Okay, I2 lalu resistor adalah sama arah dengan loop. So, bila sama arah dengan loop, maksudnya ada penentangan iaitu potential drop. So, negatif 9I2. Okay, jalan lagi jumpa terminal negatif. Negatif kepada positif terminal dia adalah potential rise. So plus 3 volt. 3 lah. So habis sampai A dah equal to 0. So simplify kita akan dapat 2I1. Saya pindah yang 2I tu pergi belah kiri lah. 2I1 plus 9I2 plus 0I3 is equal to ni 10 kan. 10 pergi 10 still dekat sebelah tu lah. Jadi saya terbalikkan. Nampak tak? Macam tu. So yang ni saya pindah belah
Sebenarnya saya pindah belah kiri, tapi saya nak letak belah kanan. Jadi yang ni stay belah kanan. Macam tu lah. So you susun, you akan dapat macam ni. So ni adalah equation number 2. Okay, kita tengok loop yang kedua pula. Okay, loop yang kedua, laluan saya adalah daripada saya nak A, F, E, D, A. Okay, siapa yang rasa macam tak boleh nak ikut, yang untuk ni, you tengok balik saya punya video untuk chapter 3 ni. Chapter 3 tentang Kirchhoff Rule. So, saya memang buat detail dah kat situ. You boleh tengok balik video ni sebab lebih jelas. Okay. So, ni adalah loop kita F, A, F, E, D, A. Okay, A, F, E, D, A. So, laluan kita adalah macam ni. Okay, so kita lalu dulu. Okay, tak ada apa. Okay, jumpa terminal negatif kepada positif. Maksudnya potential rise. Means that 8. Okay, 8. Lagi jalan lagi. Kita jumpa current I3 masuk resistor sama arah dengan loop. Jadi potential drop. So, dia akan berlaku negatif. Sama arah current flow. Negatif tau. Negatif I3. 5 I3. Untuk resistor ni, kalau current flow dia adalah sama arah dengan loop kita, negatif. Okay, sebab dia berlaku potential drop. So, yang ini jalan lagi. I2 dengan ni 9 pun sama arah. Loop sama arah dengan current flow through resistor, negatif. So, tolak. 9 I2. Okay, jalan lagi jumpa terminal positif. Jumpa terminal negatif. Negatif kepada positif adalah potential rise. So, 3. So, plus with 3 is equal to 0. Jadi, apa yang kita boleh buat kat sini? 5 I3. Okay, plus dengan I3 So, I1 lah kosong. Kosong I1 plus dengan 9 I2 plus 5 I3. And then equal to 8 tambah 3, 12. 11. Okay, so ni adalah equation number 3. Alright, so tekan calculator. Okay, tekan calculator. I1, ikut turutan lah. I1, lepas tu 2 I1. Maksudnya 1, 2, 0. Lepas tu negatif 1, 9, 9. And then 1, 0, 5. And then 0, 10, 11. So, finally dia akan keluar X iaitu I1 sama dengan 0.562 ampere. I2 sama dengan 0.986 ampere. Dan I3 sama dengan 0.425 ampere. So, siapa yang tak dapat jawapan ni, salah lah. Ataupun you dapat jawapan tapi direction you terbalik dengan direction saya. Jawapan you betul lah sebab arah you terbalik je. Yang penting kalau saya assume semua daripada kanan, maksud assumption current yang saya lukis ni adalah arah yang betul sebab jawapan saya semua dapat positif. Okay, so siapa yang tak clear dengan benda ni, you tolong tengok video saya yang chapter 3, cari dalam playlist YouTube channel. So untuk Kirchhoff Rule, so saya ada detail kat situ yang you boleh tengok. Okay, so harap membantu. Okay, next is number of electron passing through the 9 ohm resistor in 2 second. So, number of electron sama macam soalan past year tahun lepas. Okay, di mana dia punya relation adalah antara, okay, question number 2, antara Q is equal to IT dan Q is equal to NE. Ada dekat constant list value yang saya dah buat tadi, iaitu question number 20 and 21. Okay, kita boleh ambil kopi. Alright, so inilah equation yang relate untuk soalan ni. Okay, so kita boleh combine sebab kita nak number of electron. So, IT is equal to NE. So, dapatkan N dia adalah IT over E. Okay, so I ni you kena ambil current yang through 9 ohm. Okay, through 9 ohm berapa? Current yang lalu pada 9 ohm adalah I2. Cari jawapan I2 adalah 0.986. Kena ambil I yang betul. Okay, 0.986. Sebab tu kalau you salah kira, habislah. Okay, time dia berapa second? 2. So, bagi dengan elementary 1.6 times 10 to the power of negative 19. So, you akan dapat N dia adalah 1.23 times 10 to the power of 19. Okay, number of electron. Alright. So, next adalah question 3. Question 3 ditanya apa?
Okay, dia minta power dissipate. Okay, power dissipate by 5 ohm resistor. So dia nak power dissipate by by 5 ohm. So power dissipate formula dah P is equal to I squared R. So I dia nak I pada 5 ohm. Okay, 5 ohm kat mana? Okay, 5 ohm kat bawah. So I berapa lalu kat 5 ohm? I 3. Jadi you kena ambil I 3 yang betul, 0.425. Okay, so 0.425 power of 2 darab dengan 5 ohm lah. Okay, so you akan dapat answer is 0.903 watt. Okay, so 0.4 tu jawapan ni. 0.425 kuasa 2 darab dengan 5. So you akan dapat 0.903 watt. Alright. So equation number 4. Last question So dia nak okay, yang ini panjang jugalah ya. Okay, dia nak change in resistance of 2 ohm resistor when they are 30 degrees Celsius rise in its temperature. The temperature coefficient resistivity of resistor is 6.8 times 10 to power of negative 3. Dia nak change in resistance of 2 ohm resistor. Dia nak change in resistor pada berapa ohm? 2 ohm resistor. So tak apa, just guna je equation. So equation yang berkait dengan change of resistor. Equation mana tu? Jadi kita tengok equation. So this equation adalah equation ni. Kalau you perasan lah, equation ni dia relate dengan equation ni. Okay, equation 24. Okay, tapi dia nak change in resistor. Jadi kita kena ubah formula ni supaya dia boleh dapat change in resistor. So bila saya ubah, sekejap saya ubah dulu. R is equal to R is equal to R0 plus R0 alpha delta T. So R minus dengan R0, dia akan dapat R0 alpha delta T. Okay, so inilah change of R. So R0 alpha delta T. So nampak tak dia punya alpha tu, dia punya perkali, and then R0 tu adalah resistor asal. Resistor asal dia kata berapa ohm? 2 ohm kan? Okay, 2 ohm darab dengan dia punya resistivity alpha. Ni alpha tau. Okay, 6.8 times 10 to power of negative 3. Dia adalah coefficient of resistivity. 6.8 times 10 to power of negative 3. And then dapat temperature dia adalah 30. So you akan dapat lah change of temperature dia adalah 0.408 ohm. Macam tu je. Tak ada kaitan dengan soalan yang atas pun. Kan? Just kira. Tahu kira ke tak? Harap-harap tahu nak kira macam mana lah. Okay? Okay, next is show the potential divider circuit. So kita ada 2 resistor and then dia letak V output dekat sini. So dia suruh kira V output voltage pada R berapa. Okay, contohlah saya tulis sini R1 pada R2. Dia nak pada R2. Jadi kita kira V2 lah. Ni adalah voltage total. So based on formula of potential divider, kita tengok ada tak diberi formula potential divider. Ada this one potential divider punya formula. So kita crop equation 30. Okay, equation 30. Okay, kita boleh guna equation ni. Depends pada V mana kita nak. Okay, contoh kalau saya kata saya nak V, sekarang equation kita guna equation 30. Okay, so V yang saya nak adalah V2. Jadi saya punya equation akan jadi V2 sama dengan R2 over dengan semua R yang ada, R1 campur dengan R2, and then darab dengan V total. Simple je kan. So R2 berapa? 3,000 bahagi dengan 3,000. R1 6,000. 6,000 campur dengan 3,000. So darab dengan V total kita adalah 12. So berapa jawapan? 4 volt. 4.0 volt. Okay, so ni adalah satu Roman. Okay, number 2. Dia cakap if the voltmeter ada resistan pula. Ada resistan 3,000. 3,000 ohm ni sebenarnya. Salah ni. 3,000 ohm is connected across the output, determine the reading of the voltmeter. Contohnya sekarang ni resistan dia ni dah jadi lain. Okey, dah jadi lain maksudnya
Okay, dia ubah. Okay, saya ubah bentuk dia. Okay, kita ubah teruslah direct kat sini Okay, macam seolah-olah ada resistor yang duduk sini. Nilai dia adalah 3,000. Lepas tu dia suruh cari berapa V output. Macam ni lah contoh kalau daripada lukisan kasar kita nak tengok. So, apa yang awak perlu buat, awak perlu relate dulu ni. Connection dia adalah secara parallel kan. So, kena cari dulu berapa nilai R2 yang baru bila ada 3,000 ohm duduk kat situ secara parallel dengan dia. So, parallel. Jadi, saya akan buat circuit yang baru. Macam ni. Okay. So, ini R1 iaitu 6,000 tadi. Dan R2 kita kena cari nilai yang baru. Okay, ni adalah V output. Out. Okay. So, nak cari V output kat sini, awak punya R2 ni kena cari R yang baru. Jadi, nak cari R2 yang baru, formula dia adalah 1 over R2 sama dengan 1 over 3,000 plus 1 over 3,000. Okay, dan dia akan dapat R2 yang baru. Okay, 1 bahagi 3,000. Tambah dengan 1 bahagi 3,000. So, 1 bagi answer lah. So, dapat 1,500 ohm. So, R2 ni nilai baru dia adalah 1500 ohm. So, lepas tu repeat balik cara yang sama. So, V2 sama dengan R2 over R2 plus dengan R1. Okay, so V total. Jadi, R2 kat sini adalah 1500 lah yang nilai baru. 1500 plus dengan 6,000. Okay, darab dengan V total 12. You dapatlah nilai yang baru. 1500 tambah dengan 6,000. So, 1500 you bahagi dengan 6,000. So, darab dengan 12. Okay, so you akan dapat 2.4 volt. Okay, macam tu.